Okey. Alright. Okey, sekejap ya. Okey, sementara kita tunggu kawan kamu. Okey, hari ni kita nak tengok macam mana kita nak tambah nombor daripada pelbagai asas. Yang kita dah tengok semalam, kita nak menukar nombor daripada satu asas kepada asas lain menggunakan pelbagai kaedah. Jadi hari ni kita nak buat pula pengiraan yang melibatkan operasi tambah bagi nombor pelbagai asas dengan tepat. Dia ada tambah dan tolak, tapi hari ni kita nak tengok tambah je dulu. Okey, lepas tu baru kita nak tengok tolak. Cikgu tengok. Cikgu punya mic ni dengar je kan? Kamu dengar tak cikgu? Kelas? Dengar tak? Okey. Cikgu tak nampak kamu, jadi cikgu tak tahu kamu dengar ke tak. Okey, jadi kita nak tengok cara membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah daripada pelbagai nombor dalam pelbagai asas. Okey, dia ada dua cara, iaitu dalam bentuk lazim, lagi satu dalam penukaran asas. Dia ada dua cara. Ya. Kalau dalam buku teks kamu boleh tengok muka surat 45. Okey. Okey, jadi kita tengok dulu macam mana kalau kita nak tambah. Operasi tambah bagi nombor dalam pelbagai asas. Dalam bentuk lazim dulu kita nak tengok ya. Dia kata tambah digit. Dia kata tambah digit yang diberikan bermula daripada kanan ke kiri. Kemudian dia kata hasil tambah digit dalam asas 10 ditukar kepada asas yang diberikan untuk ditulis di ruangan jawapan. Kemudian proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditambah. Okey, jom kita tengok contoh. Kalau cikgu cakap je kamu tak faham, jadi jom kita tengok contoh. Okey, dia kata hitung nilai bagi setiap yang berikut. Okey, ada 3 contoh soalan. Soalan A, B, C. Okey, yang A dia cakap 1 sifar asas 2 tambah dengan 1 asas 2. Okey, kita tengok dulu yang pertama ni Cikgu akan tunjuk cara dia. Sekejap ada kawan kamu nak masuk. Oh, nanti gila makan dah di kedai saya nak. Sekejap ya. Oh, ya tahu. Sekejap ya, Pak. Sekejap ya. Okey, cikgu nak kamu buat sama-sama ya. So cara dia ni memang kalau kamu tak buat memang kamu susah nak faham. Kita kena buat sama-sama. Sekejap ya, mana saya cikgu. Okey. Cikgu akan tulis kat sini ya. Sekejap ya, mana cikgu punya pen. Okey, cikgu tak nak warna merah. Warna hitam. Okey. Cara untuk tambah untuk nombor asas ni, dia punya operasi penambahan tak macam penambahan biasa. Dia lain sikit cara dia. Okey, cikgu akan tunjuk cara dia. Pertama sekali macam ni. Dia kata soalan dia. Dia kata tambahkan 1 sifar asas 2 tambah dengan 1 asas 2. Okey, cara penambahan dia adalah seperti ni. 1 sifar asas 2 tambah 1 asas 2. Okey, tambah. Okey, sifar tambah 1. 1 tambah 1, 2. Tetapi sebabkan ini asas 2, digit yang terlibat cuma boleh 1 dan sifar sahaja. Untuk asas 2. Ingat lagi tak kelas? Digit ni macam mana? Ingat lagi tak kelas? Ingat tak? Kalau tak ingat cikgu nak bagi tahu. Ingat tak kelas? Digit yang terlibat ni maksud dia apa? Tak ingat. Okey, cikgu tunjuk contoh contoh, kalau kita ada asas 2, digit yang boleh ada untuk jawapan dia dengan operasi dia ni cuma nombor sifar dan 1 sahaja. Dia tak boleh nombor 2
dan nombor yang lebih daripada nombor asas dia. Dia mesti nombor yang bermula daripada sifar tapi kurang daripada nombor asas dia. Contohnya, kalau asas 3 kalau asas 3 digit yang terlibat cuma boleh sifar, 1, 2 sahaja. Dia tak boleh 3 sebab dia mesti nombor digit yang terlibat bagi asas ni mesti nombor daripada sifar sehingga nombor yang kurang daripada asas dia. Sebab itu kalau ini asas 2, nombor yang terlibat untuk asas 2 cuma 1 dan sifar saja. Macam kamu tengok ni, dia punya operasi nak tambah pun tak ada pun nombor 3. Tak ada nombor 3, tak ada nombor 4, tak ada nombor 5. So dia tak boleh nombor yang lebih daripada nombor asas dia. Mesti bermula daripada sifar sehingga nombor yang kurang daripada asas dia. Kalau dia 2 maknanya nombor yang terlibat untuk digit dia adalah sifar dan 1 saja. Kalau dia asas 3, sifar 1, 2. Kalau dia asas 4, sifar 1, 2, 3. Okey? Okey, sebab itu bila kita nak tambah, dia tak boleh tambah macam cara yang biasa. Kalau cara biasa kita akan tambah sifar tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. Betul? Tapi sebabkan ini adalah asas 2, dia tak boleh ada nombor 2. Jadi sebab itu cara dia adalah sedikit berbeza. Macam mana cikgu akan tunjuk. Kamu kena buat sama-sama ya. So cara ni memang kamu kena buat. Kalau kamu tak buat, susah sikit nak faham. Okey, macam mana nak buat 1 tambah 1 ni, dia akan jadi macam ni. 1 tambah 1 sama dengan 2 asas 10. Kenapa asas 10? Sebab sistem nombor kita memang guna asas 10. Sebab tu operasi dia akan jadi asas 10. Kemudian daripada asas 10 ni, kita nak kena tukar dia kepada asas 2. Sebab ini adalah operasi yang melibatkan asas 2. Jadi macam mana kita nak tukar asas 2? Sekejap ya. Macam mana kita nak tukar asas 2? Kita kena buat macam ni. Macam yang kita belajar hari tu, kita nak tukar asas 10 kepada asas 2. Sekejap ya. Asas 10. Jadi kita kena bahagi. Kalau nombor yang terlibat adalah 2, lepas tu asas 2. Kita bahagi 2. Apa yang nombor yang kita nak bahagi ni adalah apa nombor asas dia. Okey? So 2 bahagi 2 dapat 1. Kan 2 bahagi 2. 2 bahagi 2. 1. 2 sini. Tolak sifar sini. Okey? Okey, lepas tu bahagi dengan 2. 1. 2 bahagi 1. Tak boleh. Tak ada nilai. Yang boleh bahagi 1 ni. Sebab itu kita akan turunkan dia sifar sebab tak ada nilai. Sifar. Okey, ni baki dia berapa? Baki dia 0 sebab tak ada baki kat sini. 2 tolak 2 habis. Sifar. Okey, ni sifar baki dia. Tulis kat tepi ni. Baki. Tulisan cikgu buruk. Okey, baki. Okey, kemudian kita turunkan sifar kat sini. Baki dia 1. Baki. Okey. Okey, kemudian kena turun naik ke atas. Macam kita belajar semalam. Naikkan ke atas. Dia akan jadi 10 kuasa 2. Asas 2. Maksud dia kat sini, 2 asas 10 ni bersamaan dengan 10 asas 2. Sebab itu kat sini dia akan jadi, kita akan ambil 10 ni. Tulis sifar kat sini. Lepas tu, naikkan 1 kat sini. Okey? Okey, jadi 1 tambah 1 tambah 1. 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 tak boleh sebab digit yang terlibat adalah sifar dan 1 saja untuk asas 2. Jadi bila dah dapat 3, 3 ini adalah asas 10. Kita kena tukar kepada asas 2. Kita tukar kepada asas 2. Okey? Okey, macam mana nak tukar kepada asas 2? Buat pembahagian ni. Buat pembahagian tu kat sini ya. Okey. Asas 2 maknanya kena bahagi 2. 3 kat sini. Okey. Okey. 3 bahagi 2. Okey. 1. 2 darab 1 2. Macam mana nak tahu 1? Sebab kalau 2 darab 2 4 dah lebih. Dia mesti kurang. Okey. 2 darab 1 2 tolak
Baki dia 1. Baki. Jadi kita ambil 1 ni, letak kat dalam. Baki dia kita letak kat luar. Baki. Tulis sini. Okey, lepas tu bagi. Ya, bagi 2. Tulisan cikgu buruk sikit. Okey. Lepas tu 1 bagi 2 tak boleh. Sebab itu macam sama ni, sama. Nampak ni, 1 nak bagi 2 tak boleh. Sebab itulah kita tulis sifar kat sini. Macam ni tak boleh sifar. Makanya 1 ni akan jadi baki dia. 1 baki. Tulis sini. Okey. Lepas tu kita akan dapat apa maksudnya? Daripada bawah naik ke atas, maksudnya kita akan dapat 1 asas 2. Maksudnya kat sini 3 asas 10 ni tadi adalah bersamaan dengan 1 asas 2. Sebab tu kita tulis kat sini 1 1. Cium asas 2. Sebab itulah dia dapat jawapan dia macam ini. 1 sifar 1 asas 2. Jelas tak kelas buat masa ni? Jelas tak? Jelas ya? Ada tak nak tanya apa-apa? Ada tak nak tanya apa-apa kelas setakat ni? Tulisan cikgu buruknya. Susah sikit nak menulis dalam ni. Ada tak yang tak faham? Ke nak tengok contoh lain? Kita tengok contoh lain dulu ya. Kalau tak faham kamu boleh je terus on mic, terus cakap kat cikgu. Sebab cikgu, kalau kamu tak cakap, cikgu tak tahu kamu tak faham. Okey? Kalau tak faham kamu boleh je bagi tahu cikgu kat mana tak faham tu. Okey, kita tengok dulu contoh lain. Contoh yang seterusnya, operasi tambah. Hari ni kita nak tengok operasi tambah je. Dia ada 2, operasi tambah dan operasi tolak. Tapi hari ni kita nak tengok tambah je dulu. Sebab cikgu tak nak kamu pening-pening, kita tengok tambah dulu. Okey? Okey, sekarang ni dia kata 673 asas 8 tambah 175 asas 8. Okey, sekarang kita ada asas 8. Asas 8. Digit yang terlibat untuk asas 8 apa je kelas? Dia mesti bermula daripada sifar sehingga nombor yang kurang daripada asas dia. Nombor apa tu? Nombor 5 lagi. 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 Satu lagi. 8 tak termasuk sebab dia mesti sifar sehingga nombor yang kurang daripada nombor asas tu. Sifar, okey. Dia mesti nombor yang terlibat cuma nombor sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. 8 tak boleh. Sebab 8 dah asas dia. Okey? Sebab itulah kalau kamu tengok kat soalan ni pun tak ada nombor yang lebih daripada 8. Sebab dia asas 8 tak boleh ada digit yang terlibat nombor yang lebih daripada 8 dan 8 itu sendiri. Sebab tu kat soalan ni pun tak ada nombor yang lebih daripada 8, tak ada nombor 8. Okey? Okey, sekejap ya. Ada kawan-kawan nak masuk. Terlibat cuma nombor sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Okey, macam biasa kita nak buat dia tambah. Macam ni kita nak tambah dia. Saya tuliskan dia warna merah. Sekejap ya. Okey. 6, 7. Sekejap ya. Mana biasa. Dulu 6, 7, 3 asas 8 tambah 175
tambah 5 berapa kelas? 8. Okey, 8 boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab tu kita kena buat dia special. Sebab dia tak boleh ya. Sebab dia asas 8. 8 tak boleh. Jadi kita kena buat macam ni. 3 tambah 5 sama dengan 8. 8 ni adalah asas 10. Sebab penambahan biasa kita yang kita guna tu sebenarnya asas 10. Sebab tu dia jadi asas 10. Kemudian kita kena tukar asas 8. Kita kena tukar yang asas 10 ni kepada asas 8. Okey. Okey, kita buat 8 sebab dia bagi 8 ni turun. Okey, asas 8 ni nak sebab tu kena bahagi dengan 8. Okey. Okey, 8 bagi 8 dapat berapa kelas? 1 ada baki ke tidak? Tidak. Jadi sebab tu dia punya ni baki dia sifar. Tak ada baki. Okey. Kemudian 1 boleh bagi dengan 8 tak? Tak boleh sebab dia tak boleh jadi dia terus jadi sifar kat sini. Okey. 1 ni akan jadi baki dia. Letak baki dia kat sini. Baki. Okey. Okey, dah habis dah ni. Lepas tu kita tengok daripada bawah naik ke atas. Kita ada 1 sifar asas 8. Ini bermakna 8 asas 10 ni adalah bersamaan dengan 10 asas 8. Okey. Okey. Kemudian kita dah dapat dah 1 sifar. Kita dapat 1 sifar asas 8. Okey. Tulis sifar kat sini. Naikkan 1 kat sini. Okey. Okey. 1 tambah 7 dapat 8. 8 tambah 7 dapat berapa kelas? 15. 15 dah besar dah ni. 15. Tak boleh. So 15 dah lebih. Lebih daripada 8 ke atas. Okey. Tak boleh. Jadi 15 ini asas 10. Sama cara dia. Asas 10 kita kena tukar kepada asas 8. Jadi kita buatlah cara dia. Cara yang sama. Ya. Okey. 8, 15. Okey. 15 bagi 8 berapa kelas? 15 bagi 8 berapa? Tekan kalkulator. 15 bagi 8 berapa? Berapa kelas? Okay, 8. Satu poin ada poin kat belakang. Maknanya dia ada baki, okey? Kalau 8 kali 2, 16. Jadi dia dah terlebih. Kita ada 15. Sebab tu kita kena buat 8 kali 1 je. Okey, 8 kali 1, tulis 1 kat sini, 8 turun kat bawah. Lepas tu tolak, 15 tolak 8, dapat 7. 7 ini adalah baki dia. Baki. Okey? Okey, jadi kita tulis 1 kat sini, kat sebelah ni adalah baki dia. 7. Tulis baki. Okey? Okey, sama macam tadi, bila kita ada 1 tak boleh bagi. Sebab tu kita letak sifar kat sini, 1 akan jadi baki dia. Okey, bila kita dah dapat sifar, okey, dah boleh stop. Okey, tengok daripada bawah naik ke atas. Sebab itu kita akan dapat 17 asas 8. Jadi maksud dia kat sini 15 asas 10 adalah sama dengan 17 asas 8 yang kita dah tukar tadi. Okey? Okey, 17 tulis 7 kat sini. Ya, naik 1 kat sini. Okey? Alright. Kita tengok. Okey. Kemudian kita tengok ni pula. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 1, 8. Dapat 8 lagi. Bila dah dapat 8, kita cara yang sama kan macam ni. Contohnya tadi 1 tambah 6
tambah 1 dapat 8 asas 10. Tadi kita dah kira 8 asas 10 ni bersamaan dengan 10 asas 8. Nampak tak ini? Sama. Kita dah kira dah tadi. Maknanya kita bolehlah ambil terus 10 ni, tulis kat sini. 10. Okey, asas 8. Jadi jawapan dia sebab itulah dia dapat 1 sifar, 7 sifar asas 8 kat sini. Kat sini dia tunjuk secara ringkas saja. Kat sini cikgu dah tunjukkan kenapa dia dapat macam ni. Okey, jelas tak kelas setakat ni? Okey, ada tak sesuatu yang tak jelas? Kalau tak jelas cakap ya, sebab nanti kita nak tengok tolak lebih kurang juga cara dia. Sebab kalau kamu tengok buku teks, dia just tunjuk macam ni je kat kamu. Dia tak tunjuk kenapa dia jadi macam ni kan, 8 asas 10 tiba-tiba sama dengan 10 asas 8. Kat sini cikgu dah tunjukkan kenapa dia jadi macam tu. Okey, cikgu harap kamu jelas. Kalau tak jelas, kamu boleh bagi tahu cikgu, kita boleh ulang lagi. Okey, sekarang ni soalan seterusnya. Dia kata 1837 asas 9 tambah dengan 765 asas 9. Okey, digit yang terlibat untuk asas 9 berapa je kelas? Lagi? Yes. Bagus. Semua cerdik, pandai sekali ajar terus pandai. Okey, nombor yang terlibat untuk asas 9 cuma nombor sifar 1, 2, 3, 4, 5. Oh no, cikgu tertinggal. Main pula tertinggal ni. Ya. Baca betul boleh bagi 6, 7, 8. Sebab itu kalau kamu tengok kat soalan dia ni, tak ada nombor 9. Sebab dia asas 9, cuma akan ada nombor yang melibatkan nombor-nombor ni je. Tengok 1, 8, 3, 7, 7, 6, 5. Tak ada nombor 9, okey? Sebab dia asas 9. Okey, cara yang sama. 1, 8, 3, 7 asas 9 tambah dengan 5, 6, 7. Terbalik cikgu tulis. Siap. Asas 9, okey. 7 tambah 5 berapa kelas? 7 tambah 5 berapa kelas? 12. 12 dah terlebih ni daripada 9. Dah terlebih. 12 ni adalah asas 10. Sebab sistem kita guna yang biasa ni memang asas 10. Okey? Jadi kita nak tukar dia kepada asas 9. Buat macam biasa, dia nak asas 9. Bagi dia asas 9. Tulisan cikgu buruk ni. Tulis kat sini. Okey. Alright. Kita nak bagi 9. Okey. 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18. 18 dah terlebih daripada 12. Tak boleh. Jadi 9 darab 1 je kita mampu. Okey, 9 darab 1 dapat 9. Okey, 12 tolak 9 berapa kelas? 2, are you sure? 12 tolak 9. 2 ke? 3. 3. Bagus. 3. Okey. 3 baki dia. Baki. 3. Faham sini. Okey. Okey, 1 ni bawa kat sini. Baki letak kat sebelah. Baki dia 3. Oh, tulisan cikgu. Masya Allah. Okey. Sini 1 macam biasa. 1 tak boleh bagi dengan 9. Automatik kita letak sifar kat sini. Okey. Sifar 1 ni akan jadi baki dia. Sebab kita tak dapat habiskan dia. Okey. Baki dia 1. Macam biasa daripada bawah naik ke atas. 1, 3. Maknanya kat sini 12 asas 10 bersama dengan 1, 3. 1, 3 asas 9. Ya Allah, tulisan cikgu.
Minta maaf ya tulisan ni. Cikgu tulis pakai ni leceh sikit. Ya Allah. Cikgu padam sikit. Ya Allah. Masya Allah tulisan. Cikgu harap kamu faham lah ya tulisan cikgu ni. Cakap beruk teruk sangat. Okey, kita dapat 13. Okey, bila dapat 13, kita tulis 3 kat bawah ni. Naikkan 1 atas ni. Ya. Okey. Jadi 1 tambah 3 tambah 6. Dapat berapa kelas? Dapat berapa? 10. Bagus. 10. 10 asal 10 kita dapat. Okey, kita nak tukar dia kepada asal 9. Jadi kita buat macam biasa. 9 letak kat sini, 10 letak kat dalam. Okey, 10 bahagi dengan 9. 1 sebab 9 darab 1 dapat 9. 9 darab 2 18. Terlebih tak boleh. Okey. Ni pembahagian biasa. Kalau kamu tak tahu boleh je tekan kalkulator. Dapatkan nombor yang sebelum titik perpuluhan tu, maknanya nombor yang atas ni. Lepas tu kamu darab balik nombor kat atas ni. Kamu tahulah nilai kat bawah ni. Okey. 10 tolak 9. Baki dia 1. Baki. Tulis sini. 1 yang atas ni. Baki dia pun 1. Baki. Ya Allah, tulisan cikgu ni. Maaf ya Wak, tulisan cikgu ni tak dapat dikawal lah tulisan macam ni. Okey, jadi 1 ni macam biasa. Sifar terus. Sebab 1 tak boleh bahagi dengan 9. Okey, sifar 1 ni terus jadi. 1 yang ni terus jadi baki dia kat sini. Baki. Ada kawan kamu ke nak masuk? Sekejap cikgu tengok. Cikgu tak nampak. Tak ada tapi cikgu dengar bunyi. Mungkin cek barangkali. Ya. Ya. Alhamdulillah. Mana tadi? Okey. Jadi kita dapat 1-1. Ya Allah tulisan. Cikgu minta maaf ya tulisan ni. Cikgu susah nak kawal dia tulisan ni. Mana dah pen cikgu? Okey, kenapa dia warna ni? Warna merah. Cikgu tukar tinggal. Okey. Alright, jadi kat sini kita ada 10 asal 10. Bila kita tukar kepada 9, kita dapat 1, 1. 1, 1. Daripada bawah ke atas ya awak ambil dia macam ni. 1, 3, 1, 3. Okey? 1, 1 asal 9. Bila kita dapat 1, 1 asal 9, kita pun tulislah kat sini. 1, 1 lagi naik atas. Okey? Alright. Okey, kemudian 1 tambah 8 tambah 7. Dapat berapa kelas? Dapat berapa? 16. 16 ni asas 10. Kita tukarkan kepada asas 9. Jadi kita tukar ya. Okay, letak 16 sini. Letak 9 sini. Okey, 9 darab 1 dapat 9 macam ni. Cara dia sama je macam ni 9. 16. Okey, 9 1 9. 16 tolak 9 7. Jadi 7 baki. Baki. Tulis 1 sini, 9 sini, baki dia sini. Okey, baki. Tulis sini. 1 sini automatik sifar sini. Okey, 1 baki ni turun kat sini. Baki. Alright. Daripada bawah naik ke atas maknanya 6. 1, 6 asas 10 bersamaan dengan 1, 7 asas 9. Sebab itu kat sini kita pun tulislah 7, 1 ni atas. 1 tambah 1 berapa kelas? 2. Kita boleh letak terus tak 2 kat sini? Boleh, sebabnya 2 boleh digit dalam asas 9.
asalkan dia tak 9 dengan lebih daripada 9, okey? Macam nombor-nombor sebelum ni sebab dia lebih macam 7 tambah 5, 12. Lebih daripada 9. 3 tambah 6 tambah 3, 9. Tapi 9 tak boleh sebab kita punya asas 9 mesti digit yang terakhir adalah digit yang terakhir adalah 8. 9 tak boleh. So nanti kita tukar lagi, okey? 8 tambah 7, 15. Lebih daripada 9, tak boleh juga. Tapi kalau ni 1 tambah 1, 2. 2 boleh. Sebab itu kita terus letak 2 ni kat bawah. Jadi inilah jawapan kita. 2713 asas 9. Sebab itulah jawapan dia dapat macam ni. Okey? Jelas tak kelas? Jelas. Alhamdulillah. Sebab kalau kamu tengok dalam buku teks, dia terus tunjuk macam ni. Cikgu risau kamu tak faham. Sebab tu cikgu tunjuk satu-satu macam ni supaya kamu faham macam mana dia dapat nilai kat sini. Okey? Alright. Cikgu harap kamu jelas ya. Okey. Sekarang ni kita tengok pula dia kata operasi tambah bagi nombor. Okey, ni operasi tambah lagi tapi dia ada 2 cara sebenarnya. Tadi tu cara ni cikgu tunjuk cara bentuk lazim. Kalau kamu tengok buku teks kamu muka surat 46. Dia ada 2 cara bentuk lazim dengan pertukaran asas. Yang cikgu baru tunjuk ni bentuk lazim. Lagi satu cikgu nak tunjuk ni pertukaran asas. Jawapan dia sama tapi cara dia berbeza. Okey. Okey, jom kita tengok dulu cara yang kedua. Okey, cara yang kedua adalah nama dia pertukaran asas. Tukar nombor kepada asas 10, lakukan operasi tambah. Tukar semula jawapan dalam bentuk asas 10 kepada asas yang dikehendaki. Kita tengok. Cara jawapan kamu akan dapat sama, cuma cara dia berbeza. Jadi cikgu akan ambil soalan yang sama tapi cara kiraan yang berbeza. Cikgu rasa tak kisah pun cara macam mana, janji kamu dapat jawapan ni. Kalau kamu lebih selesa dengan cara bentuk tadi, kamu lebih faham cara tadi, guna je cara tadi. Okey? Kalau ada soalan ni dalam exam. Kalau kamu lebih selesa dengan cara yang cikgu nak tunjuk ni, buatlah mana-mana pun, sebab jawapan dia akan jadi sama. Janji kamu tahu step dia je yang penting. Okey? Okey, soalan yang sama, cara yang berbeza. Mari kita tengok cara yang kedua iaitu pertukaran asas. Macam mana pula pertukaran asas ni? Mari kita tengok soalan nombor A. Soalan yang sama. 1 asas 2 tambah 1 asas 2. 1 sifar asas 2 tambah 1 asas 2. Okey, macam mana kita nak buat? Pertama sekali kalau pertukaran asas, dia akan tukar dulu asas 2 ni kepada asas 10. Dia akan buat macam ni kan. Tukar dulu asas yang diberi. Asas yang diberi. Kalau kat sini adalah asas 2. Okey, soalan ni. Alah, salah. Cikgu tulis salah. Ya. Sekejap ya. Aduh. Ya betul tulis pakai ni tau. Tolonglah. Insya-Allah. Okey. Asas 2 kita nak tukar kepada asas 10. Cara ni. Okey, mari kita tengok macam ni nak tukar asas 2 kepada asas 10 ni. Okey, tengok 1 sifar dia nak tukar kepada asas 10. Caranya, asas 2 kan? Tadi 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Ya, okey. Okey, lepas tu macam mana nak buat? 1 darab 2 kuasa 2. 1 yang ni. 1 ini darab kawan dia atas ni. Okey, tambah 1 darab 2 kuasa 1. Kawan ni darab atas ni. Okey, kemudiannya tambah sifar darab 2 kuasa sifar. Okey, lepas kamu kira, kamu akan dapat 1 darab 2 kuasa 4, 1 darab 2 kuasa 2, 4. Tambah 1 darab 2 kuasa 1, 2. Sifar darab 2 kuasa sifar, sifar.
Jadi kamu tambahkan 4 tambah 2 tambah sifar akan dapat 6. 6 ini adalah asas 10. Sekejap tolonglah tulisan ni. Masya Allah. Asas 10. Asas 10. Sebab itu kat sini dia dapat 6 asas 10. Okey? Okey, kemudian nak tukar pula yang 111 asas 2. 111 asas 2. Nak tukar kepada asas 10. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, cara yang sama, 1 darab 2 kuasa 2 tambah 1 darab 2 kuasa 1 tambah 1 darab 2 kuasa sifar. Okey, kemudian kamu akan dapat kira akan dapat 7 asas 10. Okey, 1 darab 2 kuasa 2, 4. Tambah ni 4. Tambah 1 darab 2 kuasa 1, dapat 2. 1 darab 2 kuasa sifar, dapat 1. Okey, sebab tu bila kamu tambah, dapatlah 7 asas 10. Okey, sekejap ya. Ada kawan kamu nak masuk, cikgu rasa. Cikgu selalu dengar tapi tak ada. Ada. Okey. Sekejap ya. Mana dah tadi. Okey, mana? Ni. Okey, sebab itulah dia dapat 7 asas 10 kat sini. Okey, sebab tu dia dapat nombor tu macam tu. Yang ni jelas tak kelas macam mana dia dapat 6 asas 10 dengan 7 asas 10 ni? Jelas tak? Okey, bagus. Okey, kemudian dia buat apa? Dia tambah asas 10 ni. 6 asas 10 tambah 7 asas 10. Ya. Okey. 6 tambah 7 dapat 13. Sebab tu dapat 13. Asas 10. Okey. Asas 10 ni sebenarnya penambahan kita macam biasa. Sebab tu kita tak buat macam tambah tadi tu. Sebab dalam yang kita tambah-tambah sebelum ni memang dia sebenarnya adalah asas 10. Sebab tu dia boleh 13 ni. Okey. Okey. Dia akan 13 dia dapat. Okey. Kemudian daripada 13 ni asas 10 tapi soalan kita asas 2. Sebab itulah kita kena tukar pula yang ni kepada asas 2. Okey, macam mana dia nak tukar kepada asas 2? Kat mana kita conteng kat sini lah. Okey, sebabkan asas 2 maknanya dia kena bahagi dengan 2. Tulis sini. Ya. Okey. Okey, mana dah cikgu nak tulis sini. Ya, 2, 13. Okey, 13 bahagi 2 dapat berapa kelas? Dapat berapa? 6.5. Ada poin. Maknanya ada baki. Okey, kamu nak tahu baki dia berapa? Kamu ambil 6 tu dulu. 6 je dulu. Tulis. Mana dah pencet tu? Sebabkan dia dapat 6.5 maknanya dia ada baki. Jadi kamu ambil je 6. Tulis atas ni. 6. Okey, 2 darab 6. 12. Tolak 13, tolak 12, 1. 1 ni adalah baki dia. Baki. Okey. Okey, 6 tu tulis kat sini. 6. Baki dia 1. Okey. Okey, 2. Ya. Okey. 2 bahagi 6 berapa kelas? Enam bagi 2 berapa kelas? 3. Okey, 3. Tak ada baki betul sebab tak ada titik perpuluhan kalau kamu tekan dalam kalkulator. Maknanya dia baki dia sifar. Okey, baki. Okey, bahagi lagi. 3 bahagi 2.
3 bagi 2 berapa kelas? 1.5 maknanya ada baki. Mana pen cikgu ni? Ada baki tu 3 bagi 2. 1. Ya. Baki dia 1. Okey. Bila kamu tekan kalkulator, bila dia ada poin-poin kat belakang maknanya dia ada baki. Jadi macam mana kamu nak tahu nilai apa nak ambil atas ni, dia mesti nilai yang sebelum poin tu. Macam 1.5 tadi kita ambil 1 je, kamu letak balik 1 tu atas ni, lepas tu 2 darab 1, 2. Lepas tu kamu tahulah baki dia 1. Okey? Jadi 1 tulis kat sini, baki dia 1. Baki, okey? Macam biasa, bila dah dapat 1, automatik terus tulis sifar bawah ni. Sebab 1 tak boleh bagi 2. Betul 1 tu kat sini. Sempitnya lah. Ya. Gigit. Okey? Sifar kat sini. Bila dah dapat sifar, dah stop. Dah habis kira. Okey? Jadi daripada bawah kamu ambil naik ke atas, kamu akan dapat 1, sifar 1, asas 2. Okey? Sebab itulah jawapan dia dapat 1, sifar 1, asas 2. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Alhamdulillah. Ada tak yang tak faham? Ada tak? So far okey. Alright, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok lagi ya. Kita tengok sampai T je contoh dia. Okey, kita tengok yang B ni pula. Okey, B ni adalah asas 8. Okey, cara yang sama. Kalau cara penukaran asas ni, dia akan tukar dulu daripada asas yang diberi. Okey, dalam kes kita ni adalah asas 8. Dia tukar dulu kepada asas 10. Bila dah tambah, kemudian dia akan tambahkan nilai dia. Bila dah tambah nilai, dia tukar hasil nilai tadi kepada asas yang diminta balik. Kita tukar balik kepada asas 8 tu. Inilah dia punya singkatan dia. Okey? Okey, first kita kena tukar dulu. Kita ada 6, 7, 3, asas 8 nak tukar kepada asas 10. Sebab kan dia asas 8 maknanya 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, cara yang sama je, dia berulang-ulang je. Okey, 6 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 3 darab 8 kuasa sifar. Okey? Lepas tu kamu pun tekan punya tekan. Dia akan dapat macam ni. 384 tambah 56 tambah 3. Okey? Bila kamu tambah akan dapat 443 asas 10. Macam inilah dia dapat. Okey? Okey, kemudian kita buat pula 175 asas 8. Okey, 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, cara yang sama, 1 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 8 kuasa 1 tambah 5 darab 8 kuasa sifar. Okey? Bila kamu dah tambah, kamu akan dapat 64 tambah 56 tambah 5. Okey? Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 125 asas 10. Seperti ini yang dia dapat. Okey? Dia tunjuk macam ni je, tapi macam mana dia dapat macam ni? Macam ini. Cikgu dah tunjukkan cara dia, okey? Supaya kamu lebih faham. Kemudian bila kita dah dapat macam ni, baru kita tambah dia. 4, 4, 3 asas 10 tambah 1, 2, 5. Kalau dia asas 10, maknanya cara tambah dia cara yang sama seperti yang kita guna sebelum-sebelum ni. Cara yang sama je. Okey? Okey, tambah ni nanti kamu akan dapat 5, 6, 8 asas 10. Okey?
Okey, bila dia dapat macam ni, dia dapat 5, 6, 8, asas 10. Tapi dia nak soalan ni asas 8. Sebab tu kita kena tukar kepada asas 8. Ya Allah. Tulisan cikgu. Sedihnya. Aduh. Okey, macam mana kamu nak bahagi 8 ni? Okey, tekan kalkulator. 5, 6, 8 bahagi 8 berapa kelas? Meh tekan kalkulator. Banyak ni, 500 lebih ni. Dapat berapa? 5, 6, 8 bahagi 8. Dapat berapa kelas? Meh tekan kalkulator. 5, 6, 8 bahagi 8. Dapat berapa kelas? 71. Tak ada perpuluhan kan? Maknanya tak ada baki. Okey? Okey, bila kamu darab balik, 8 darab 71 ni dia akan dapat 5, 6, 8. Sebab tu dia tak ada baki. Okey? Tak ada baki. Sifar. Sebab tu kita tulis sini. 71. Ni tak payah tulis. 71 baki dia sifar. Baki. Okey? Okey, kemudian 71 bahagi 8 berapa kelas? Oh, tulisan cikgu, Masya Allah. Ya, bagi 8. Berapa Mei tekan kalkulator? Okey, bagus. 8 perpuluhan. Bila ada perpuluhan maknanya dia ada baki kat belakang tu. Okey, tak apa, kita ambil 8 dulu, dia akan dapat macam ni tau. Kalau kamu tekan kalkulator, 8.875. Okey, kamu ambil 8 ni je. 8 ni je. Tekan kat sini. Okey, 8. Okey, lepas tu kamu darab balik. 8 darab 8 dapat 64. Okey, lepas tu tolak. 71 tolak 64 dapat 7. Baki. Baki lagi. Okey, ni 8, tulis 8 kat sini. Lepas tu baki dia 7. Baki, okey, baki. Okey, 8 bahagi 8 akan dapat 1. Tanpa baki. Sifar. Okey. Kemudian 1 bahagi 8, bila dah dapat 1 automatik kamu turunkan sifar kat sini. Kamu letak sifar sebab 1 tak boleh bagi dengan 8. 1 itu akan jadi baki dia. Cikgu minta maaf, tulisan cikgu sangatlah. Masya Allah. Cikgu harap kamu faham lah ya. Kalau kamu tak faham nanti kamu wasiat cikgu. Cikgu ada tulis kat kertas tapi bila nak tulis dalam ni macam ni lah jadinya. Okey. Okey, jadi kamu tengok daripada bawah naik ke atas. Ya Allah, tulisan. Okey, naik ke atas. Jadi 1 sifar, 7 sifar. Sebab tu dia dapat 1 sifar, 7 sifar, asas 8. Sebab kita dah bagi dengan 8. Okey, kita dah tukar dia daripada asas 10 ni kepada asas 8. Sebab tu dia dapat 1 sifar, 7 sifar, asas 8. Jelas kat kelas yang ni? Okey, mari kita tengok contoh yang terakhir. Lepas tu habis dah kelas kita. So, apa dah ni? Cikgu ni kalau bila-bila tak sedar. Okey, jom kita buat laju-laju. Nak ambil masa. Okey, 1, 1, 3, 7 asas 9. Tambah 7, 6, 5 asas 9. Cara yang sama. Okey, kita tukar dulu. 1, 8, 3, 7 asas 9. Kita nak tukar kepada asas 10. 9 kuasa sifar. 9 kuasa 1. 9 kuasa 2. 9 kuasa 3. Okey, kemudian tulis 1 darab 9 kuasa 3 tambah 8 darab 9 kuasa 2 tambah 3 darab 9 kuasa 1 tambah 7 darab 9 kuasa sifar. Kemudian kamu akan dapat percaya 729 tambah 648 tambah 27 tambah 7. Ni hasil daripada kamu darab-darab ni, okey?
Okey, bila kamu dah darab, dah tambah, kamu akan dapat 1411 asas 10. Macam ni, okey? Okey, kemudian dia tukar pula 765. Okey, asas 9. Okey, tukar. 9 asas 10. Sifar, 9 asas 1, 9 asas 2. Okey, kamu tukar 7 darab 9 asas kuasa 2 tambah. Ni kuasa ya kat atas, cikgu dah tersasul lah. 6 darab 9 kuasa 1 tambah 5 darab 9 kuasa sifar. Okey? Okey, bila kamu tekan, kamu akan dapat 567 tambah 54 tambah 5. Okey? Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 6 asas 10. Okey, sebab tu dia dapat ini. 626 asas 10. Okey, kemudian dia tambah 1 1411 asas 10 dia tambahkan dengan 626 asas 10. Ni dia tambah macam biasa ya. Kalau kamu tekan kalkulator je. 1411 tambah 626. Kamu akan dapat 2037 asas 10. Macam dia tambah ni. Ni penambahan biasa. Okey? Kenapa biasa? Sebab yang biasa kita tambah ni memang dia sebenarnya asas 10. Sebab tu kita boleh tambah macam biasa. Okey? Bila dah jadi macam ni, dia tukar kepada asas 9. Sebab soalan nak asas 9. Tulisan cikgu. Masya Allah. Sekejap ya tulisan ni. Aduh, tak boleh bincang tulisan. Iya. Okey, nak asas 9. Okey, 2037. Okey, 2037 bahagi 9 akan dapat 226. Lepas tu ada perpuluhan. Okey, nak tahu perpuluhan dia berapa? Cara ekspres dia, kamu darab ni balik. 226 darab 9 dapat 2034. 2037 ni tolak 2034. Ni kalau kamu tak tahu, kamu boleh je buat macam ni. Cara dia sama je. 9, 2037. Bila kita letak 226, 9 darab 226 akan dapat 2034. Baki dia akan dapat 3. Okey, sini 3. Baki. Kemudian 226 bahagi 9 dapat 25.11. Ada baki lagi. Nak tahu baki dia berapa? Kamu kena darab 25 ni darab 9, 225. 226 tolak 225 dapat 1. Sebab tu baki dia 1. Ni cikgu dah express dia. Cikgu yakin kamu dah tahu dah cara dia. Okey? Okey, 25 bahagi 9. Ada lagi perpuluhan 2.777 something. Okey, letak 2 kat sini. Nak tahu baki dia berapa? 2 darab 9, 18. 25 tolak 18 dapat 7. 7 baki dia. Okey. Alright. Okey, kemudian 9. 2. 2 tak boleh bagi dengan 9 sebab lagi kecil. Sebab itu kita letak je 2 kat sini. Kita letak je sifar kat sini. 2 tu akan jadi baki dia. Sama kes dengan yang kalau dia dapat 1. Sebab dia lagi kecil. Nombor dia lagi kecil daripada 9 tu. Okey. Sebab tu kita letak sifar sebab tak boleh bahagi. Tak boleh bahagi. Lepas tu 2 tadi ni akan jadi dia punya baki. Okey. Daripada bawah naik ke atas. Masya Allah. Terus jadi 2713 asas 9. So itulah dia dapat jawapan dia. 2713 asas 9. Jelas tak kelas setakat ni? Jelas tak? Macam mana? Okey, Alhamdulillah. Cikgu harap kamu jelas. Sebab dia macam, kalau kamu tengok buku teks je, dia macam tunjuk terlalu. Tahu je dapat. Saya tahu je dapat. Tapi macam mana dia dapat? Cikgu dah tunjuk kat sini. Okey, cikgu harap kamu jelas. Itu saja untuk hari ni. Cikgu rasa dah lebih masa. Cikgu kalau ajar memang tak ingat diri. Pam, dah tahu dah sejam. Okey. Hari ni kita dah tengok. Cikgu risau kamu punya data sebenarnya. Kamu kan lama-lama ambil data kamu. Okey. Okey, hari ni kita dah tengok pengiraan melibatkan operasi tambah. Bagi nombor pelbagai asas. Okey, minggu depan kita akan tengok pula macam mana nak tolak. Okey, cikgu akan ajar tambah dulu. Kamu hadap.
baru kita tengok macam mana nak tolak, okey? Okey, itu je kelas. Cikgu dah minta kamu buat kerja rumah sebab cikgu harap kamu dah faham cara nak tambah. Nanti kamu cuba uji buat sendiri macam mana nak tambah, okey? Kerja rumah tu ada dalam buku modul kamu, muka surat 7. Modul buku B ya, muka surat 7, nombor 1 je. Buat yang tambah dulu. Tolak kita tak belajar lagi, okey? Minggu depan cikgu akan tunjuk macam mana pula kita nak tolak dia. Hari ni kita tengok tambah je. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Macam biasa cikgu akan letak ada soalan sikit kat Google Classroom, tapi bagi yang dah datang hari ni cikgu tak wajibkan kamu tulis. Cikgu wajibkan untuk tak datang saja. Sebab yang dah datang, cikgu dah ada kehadiran kamu. Kamu tulis nama ya kat sini. Tulis nama masing-masing, okey? Tulis nama kamu. Cikgu tulis. Tengok. Cikgu kata sini tulis nama masing-masing di ruangan chat ya. Cikgu akan ambil sebagai kehadiran. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas cikgu.